Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Golongan profesional muda masyarakat Dayak hendaklah bersatu dan bekerjasama dalam menjayakan sesuatu program di bawah nama persatuan. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jimut Masing berkata, ini kerana persatuan-persatuan Dayak di negeri ini sering dilihat tidak sehaluan. Tindakan ini katanya akan merugikan masyarakat Dayak di negeri ini yang masih memerlukan bimbingan termasuk dalam bidang keusahawanan. Do not make a profit out of this guy. That's one. Two, do not compete. The problem with NGOs kita Dayak, kalau dulu kan berbut, mudah sebelum agak, kurang bukai agak. Do not compete. You got to work as a team. It is most unfortunate that the areas that I've seen the occasion that people compete in order to make it work. It doesn't work that way. The more we get together, united we do it, the better it is. Pada masa yang sama, beliau turut memuji usaha Persatuan Gagasan Anak Dayak Sarawak, GATS, yang berjaya mewujudkan Gawai Dayak Bazar buat tahun ketiga sejak 2015 di beberapa bahagian di negeri ini yang menyediakan peluang kepada usahawan Dayak untuk berniaga. Turut hadir ialah Menteri Muda Belia dan Sukan, Snodan Lawan, dan Menteri Muda Industri dan Pelaburan, Malcolm Musen Lamoh, dan Presiden Persatuan Gagasan Anak Dayak Sarawak, Encik Vicky Gulin Syandom selaku penganjur. Umat Islam khususnya di negeri ini disaran agar memberi fokus bukan sahaja terhadap ritual keagamaan, malah nilai-nilai agama yang murni dalam kehidupan seharian. Berucap merasmikan Surau Nurul Hidayah Kampung Cemerlang di Kuching, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ia penting bagi mencerminkan agama Islam yang sebenar terutamanya dalam kehidupan masyarakat berbilang kaum dan agama. Tambahnya, tempat beribadat seperti masjid dan surau juga perlu memainkan peranan penting dalam usaha membina model insan berakhlak tinggi. Beliau yang juga Ahli Parlimen Santubong memberitahu, masjid dan surau seharusnya dijadikan sebagai pusat aktiviti kemasyarakatan khususnya bagi penduduk-penduduk setempat yang beragama Islam. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berharap agar Surau Nurul Hidayah yang baru itu digunakan sebaiknya oleh penduduk setempat. Seramai 30 orang sukarelawan muda berumur lingkungan 13 hingga 17 tahun menyertai program komuniti Prihatin Pusat Aktiviti Kanak-Kanak PAKK semalam. Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, program itu selari dengan hasrat kerajaan negeri untuk mewujudkan masyarakat yang penyayang selain menggalakkan aktiviti kesukarelawan dalam generasi muda. Katanya, ia merupakan usaha yang baik dalam memupuk semangat keprihatinan dalam golongan itu terhadap masyarakat sekeliling, khususnya yang memerlukan bantuan. Tambahnya, menerusi penglibatan golongan muda dalam program sebegini, ia dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Dr. Abdul Rahman merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai berucap merasmikan Majlis Penangguhan Program PAAK di Kuching. Dalam majlis itu, seramai 6 penerima bantuan menerima sumbangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak JKMNS selaku penganjur program dengan kerjasama PAKK Bandar Baru Semariang. Pembangunan kawasan luar bandar dan pendalaman akan terus menjadi fokus utama kepimpinan kerajaan negeri dalam memastikan rakyat mendapat keselesaan dan manfaat pembangunan yang sekata. Ahli Parlimen Sibuti Ahmad Lai Bujang berkata, antara yang ditekankan ialah pembangunan dan naik taraf prasarana termasuk infrastruktur asas dan sosioekonomi penduduk luar bandar. Walau bagaimanapun katanya, persefahaman dan perpaduan menjadi tonggak utama untuk memastikan kelancaran setiap pembangunan yang dilaksanakan di negeri ini. Ahmad Lai berucap merasmikan program Mardi Gras Lambir 2017 di Miri. Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Lambir, Ripin Lamat memberitahu pelbagai projek pembangunan sedang dirancang dan dilaksanakan di bawah Program Transformasi Luar Bandar RTP dan Sistem Maklumat Rekod Jalan Raya Malaysia MARIS di daerah berkenaan dalam memberi kemudahan kepada rakyat setempat. Dalam majlis itu turut diumumkan sejumlah RM10,000 geran kerajaan diberikan kepada ketua-ketua masyarakat daerah Miri untuk pelaksanaan aktiviti di kawasan tersebut. Pusat Latihan Kemahiran MARA termasuk Institut Kemahiran MARA IKM di seluruh negara disaran agar menyediakan bidang pengkhususan yang berupaya melahirkan pelajar berkemahiran malah mampu membuka peluang pekerjaan.
Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan MARA Abdul Halim Abbas berkata ia bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan daripada IKM selain mampu memberi peluang pekerjaan kepada individu lain. Katanya ia berikutan program yang dijalankan di IKM Bintulu telah mendapat maklum balas positif khususnya daripada pihak industri minyak dan gas. Ianya dilihat berjaya menyediakan asas kemahiran yang tinggi selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 pendidikan tinggi. Seramai 184 orang graduan menerima sijil pada majlis tersebut, antaranya sijil teknologi kejuruteraan fabrikasi perpaipan, sijil teknologi kejuruteraan fabrikasi struktur serta sijil teknologi kejuruteraan instrumentasi dan kawalan loji. Kira-kira 200 penggiat cosplay dan penggiat hobi koleksi mainan di sekitar Kuching tidak melepaskan peluang menyertai pameran Toys and Hobbies yang diadakan di Pustaka Negeri Kuching. Program yang berakhir hari ini turut mempamerkan penggiat-penggiat cosplay menggayakan kostum superhero dan anime selain pameran pelbagai koleksi mainan. Menurut Ketua Sektor Perkhidmatan Perpustakaan Pustaka Negeri, Japri Bujang Masli, program tersebut merupakan julung kali dianjurkan oleh Pustaka Negeri dengan kerjasama sebuah komuniti koleksi mainan yang dinamakan Pot Dango. Kita melihat produk-produk hobi yang terdiri daripada karakter-karakter di dalam filem-filem anime dan sebagainya, dan juga seperti kereta mainan, Lego dan sebagainya boleh memupuk kreativiti dalam kalangan anak-anak muda khususnya belia. Sementara itu, bagi para peserta, pameran sedemikian bukan sahaja ruang untuk mereka berkongsi koleksi mainan dengan orang awam tetapi juga bertukar pendapat mengenai koleksi mereka. Penganjuran Toy and Hobby Exhibition ini adalah untuk memberikan peluang kepada komuniti hobi yang berada di Kuching untuk berada lebih dekat dengan orang ramai, publik, supaya kedua-dua belah pihak boleh mendapat manfaat di mana publik boleh tahu kelebihan ataupun apa passion ataupun kesukaan daripada hobis ini, and mereka dapat bertukar saling pendapat lah. Bagi dua peserta lagi, Bab Adudu dan Muhammad Zarif Jamil, hobi tersebut semakin diterima oleh masyarakat selain tidak beranggapan ia satu pembaziran kerana berbelanja besar untuk mendapatkan satu koleksi. Kalau kita tengok macam di Jepun, di Amerika Syarikat, benda ni memang diterima umum. Tapi itu yang kita nak cuba ketengahkan apa yang ada di Sarawak. Benda-benda sebegini ada nilainya, ada value-nya. Sebab apabila benda ini dijual balik kepada kolektor, especially penggemar, pengumpul kolektor ini, ia akan makan harga yang lebih mahal berbanding harga asal yang dibeli pada asalnya. Borneo Jazz Festival kali ke-12 yang bermula Jumaat lepas di Bandaraya Miri diyakini bakal merancakkan lagi ekonomi domestik khususnya pelancongan. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Lee Kim Shin berkata tahun lepas festival berkenaan berjaya menjana keuntungan sejumlah 8.5 juta ringgit dengan kehadiran lebih 4,000 pengunjung dalam dan luar negara. Bercakap pada sidang media di Miri, beliau yakin jumlah kehadiran pengunjung kali ini meningkat kepada 5,000 orang. Turut hadir pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sarawak STB Mary Wan Mering dan Pengarah Unit Komunikasi Korporat STB Angelina Patricia Batman. 4 kumpulan pemuzik jazz yang membuat persembahan ialah Fluorescent Collective iaitu gabungan pemuzik Malaysia, Amerika Syarikat, Itali dan India, kumpulan Kabacu Baja Jazz dari Netherlands, The Grease dari Perancis dan The Cape Jazz Band dari Afrika Selatan. Polis Sarawak bersiap sedia menghadapi kemungkinan pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Pujut diadakan dalam masa terdekat berikutan pelucutan kelayakan Adun Pujut Dr. Ting Tiong Chun sebagai wakil rakyat DUN itu. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Mazlan Mansor bagaimanapun berkata ketika ini pihaknya menunggu keputusan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya berhubung perkara itu. Jelasnya masih terlalu awal untuk menentukan jumlah anggota yang akan digerakkan sekiranya PRK diadakan nanti.
mengenai kemungkinan berlakunya bantahan daripada pihak pembangkang mengenai keputusan DUN melucutkan kelayakan wakil rakyat tersebut, Datuk Mazlan memberitahu pihak polis akan mengambil tindakan sekiranya berlaku kejadian yang melanggar undang-undang di luar kawasan Kompleks DUN. Beliau ditemui media selepas program Trim and Fit sempena sambutan Hari Peringatan Polis ke-210 di Tebingan Kuching. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 11 pagi, Pengarah Majlis Sukan Negeri Sarawak merangkap Ketua Pengarah Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak, Dr. Ong Kong Swee, menyempurnakan majlis penyerahan bendera negeri kepada kontijen Sarawak untuk kejuaraan Bina Badan Kebangsaan ke-48 di Stadium Negeri Kuching. Manakala pada pukul 8 malam, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh, menyempurnakan majlis penyerahan sijil bagi program Training and Industrial Awareness 2017 Zon Selatan di Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Taufik. Terima kasih Abang Muasli dengan laporan lintas langsung dari Sarawak.